Hai, Assalamualaikum. So video ni untuk kita jawab soalan. Kalau kamu belum tengok video yang pertama, iaitu video yang throwback ataupun video yang kita bercerita tentang apa yang sebenarnya ada dalam semester 3. So kalau belum tengok yang tu, tolong tengok yang video yang pertama dulu. Bagi faham yang tu dulu, barulah kita boleh mula menjawab soalan. Kat sini ada satu set soalan dalam format baru lah. Format baru untuk tahun 2021 ni lah. So dia ada soalan ABC, dia ada seutuh. Dia ada 3 bahagian. Bahagian A, bahagian B dan bahagian C. So masa yang diberi adalah 1 jam 45 minit. So kena manage masa elok-elok lah supaya dapat jawab semua soalan. So kita go kepada soalan. Dia akan bagi rumus-rumus lah. Ini formula-formula yang dia akan bagi. So kalau apa yang kita belajar dalam SEM 3 tak ada dalam formula yang disenarai ni, kena hafal lah. Kalau yang dah ada ni tak payah hafal. So, macam trigonometri yang dia punya nilai tu, sukuan apa semuanya itu kena hafal tu lah. So kita mula kepada soalan yang pertama. So bahagian A. So bahagian A dia ada 20 markah. 20 markah, maksudnya ada 20 soalan lah. So kena jawab semua soalan. So dia ada ruangan untuk kita tulis jawapan dia lah. Dekat halaman 12 ni. So tak apa yang tu. So yang ni kita baca soalan. So diberi bahawa P berubah secara langsung. So ingat apa yang saya terangkan dekat video 1. So P berubah secara langsung. So berubah secara langsung tu adalah ikan bawal lah. So P ikan bawal dengan Q sebab dia langsung. So dengan Q dan P 12 apabila Q 4. So ungkapkan P. So ungkapkan P ni maksudnya P ni kena duduk dekat depan, Q kena duduk dekat belakang. Kalau tengok jawapan dia pun, semua jawapan dia P duduk dekat depan, Q duduk dekat belakang. So sekarang tugas kita kena tukar ikan bawal ni kepada sama dengan. So P ikan bawal tukar sama dengan, kena tambah K. So sekarang ni kita kena cari K. Pemala dia ni berapa? Barulah kita dapat ungkapkan P dalam sebutan Q. So tak nak ada apa-apa nombor kat sini kecuali huruf Q saja. So kat sini ada K. So kita kena cari K. So macam mana nak cari? Kita masuklah nilai yang dia bagi ni. P12 Q4. So P12 ni letaklah dekat bawah P ni 12 sama dengan K. Sekarang ni tak tahu apa kan. So letaklah K. So Q4. So nak cari K. Kurungan-kurungan ni maksud dia apa? Kurungan-kurungan tu maksud dia darab. Darab nak cari K kan. So K, kita nak K, maksudnya nak K je lah. So 4 ni kalau darab pergi sana jadi bahagi. So 12 bahagi 4. So 12 bahagi 4, K adalah sama dengan 3. So kalau kita tulis balik yang ni, P K ni adalah 3Q. So mana jawapan dia? Jawapan dia adalah A. So kat sini biasanya ramai yang stuck dekat sini lah. Kalau saya perasan. So yang ni ingatlah darab ni maksud dia kurungan ni maksud dia darab, ataupun kalau kamu buat 12 sama dengan K4. Kalau nak buat K yang ni kurungan ni pun samalah. Asalkan ada kurungan tu maksud dia darab. Ataupun K, kalau tak buat kurungan kamu buat 12 sama dengan K4. Kalau dekat-dekat macam ni maksudnya dia darab lah. So kalau darab kita nak K saja. So 4 bawa pergi sini jadi bahagi. Yang kita bawa tu dia duduk dekat bawah. So 12 bahagi 4. Alright. So soalan nombor 2. So soalan nombor 2 dia kata diberi bahawa Y berubah secara langsung. So nombor 2 dia kata Y berubah secara langsung. So Y berubah secara langsung ikan bawal dengan punca kuasa Z. Punca kuasa Z. Punca kuasa macam gini kan. Punca kuasa apa? Z.
Punca kuasa 2Z. Punca kuasa 2Z. Dan secara songsang. Secara songsang tu per. Songsang ni kan bahagi. Bahagi tu per dengan kuasa 3X. X kuasa 3. Okey. Okay, so dia dapat macam tu. Okey. So dia tanyalah jika Y. Okey, yang ni jika Y berubah secara langsung ZM songsang dengan X kuasa N, nyatakan nilai M dan N. Okey. So yang ni jangan keliru ya. Yang ni punca kuasa 2, bukan kuasa 2. Bukan Z kuasa 2. Yang ni punca kuasa macam gini, yang bentuk rumah tu, punca kuasa 2Z. Okey, tapi biasanya kita tak tulis dah 2 dekat sini. Dia punca kuasa 2. So biasa kita tak tulis dah, kalau 3 baru kita tulis. Okey. So yang ni dia nak suruh cari M. M dekat sini, X, N dekat sini. So kita compare lah. Yang ni samalah dengan yang ini yang dia bagi tu, Y. Berubah secara langsung dengan Z kuasa M songsang dengan X kuasa N. So kita compare. So kita compare, kat sini 3, kat sini N. So maksudnya N tu adalah 3. Okey, so yang ni yang menjadi masalah sikit. Okey, kat sini kuasa M, kat sini dia tak ada kuasa, dia punca kuasa. So tak ada masalah. Punca kuasa ni kita tukar je lah. Punca kuasa Z kalau kita tukar pada kuasa, dia akan jadi 1/2. So punca kuasa Z adalah sama dengan Z kuasa 1/2. So dekat sini maksudnya adalah M tu 1/2. Okey, so M 1/2, N adalah 3. So jawapan dia 2, 3. 2, 3, C. Okey. So soalan yang ketiga. Okey, soalan yang ketiga ni bab 2 lah, transformasi. Okey. So dekat sini dia menunjukkan dua segi 4, P dan Q. Dilukis pada satu satah. Segi 4 Q adalah image. So yang ni image, di bawah, kalau yang ni image, yang ni objek lah. Di bawah satu transformasi, translasi. Okay, so nyatakan vektor. So vektor ni macam dia nak tahulah dia ni bergerak dari berapa kan. So translasi dia punya bentuk dia X dengan Y. So X ni hanya boleh bergerak kiri atau kanan. Okay, so kita kena tahu yang mana image, yang mana objek. So dalam soalan dia kata Q image. So yang ni image, yang ni objek. Okey, so objek datang dulu baru image kan. Kalau kita tengok cermin, kita ni sebagai objek. Okey. So dalam cermin tu image. So kalau tak ada objek, tak akan ada image. So kena start daripada objek ke image. Okey, so kita pilih satu bucu yang sama. Okey, kalau yang ni bucu dia. So yang sama dia kat sini lah kan. Dia punya pasangan dia. Okey. Ni objek nak pergi ke image. So sekarang daripada sini kita nak pergi ke sini. So sekarang kita hanya boleh bergerak kiri atau kanan dulu kan. So nak pergi ke sini, mestilah kita kena bergerak ke kiri. Berapa? 1, 2, 3, 4. So X ni ke kiri kan. Ke kiri tu negatif 4. Okay, lepas tu nak pergi ke sini, mestilah ke atas. Berapa atas? 1, 2, 3. Atas tu positif. So 3. So jawapan dia negatif 4. 3. Okey. Simple je. Okey. So soalan nombor 4. Okey, soalan nombor 4. Alright. Soalan nombor 4 ni bab berapa? Bab 3 lah. Trigonometri. Okey. So kat sini dia kata PQR adalah garis lurus. Okey, dia beri tan. Okey, so tan X. So ingat yang formula yang saya bagi tu tan. Tan adalah tolong tengok sekejap. So maksudnya yang ni tentang, yang ni sebelah. Yang ni tan. Okay. So compare dengan ni, maksudnya yang ni adalah tentang, yang ni adalah sebelah. So tentang dia menghadap X. Okay. So yang ni tentang, yang ni sebelah. Okay, so sebelah dia sama dengan 4, tentang dia sama dengan 3. So ini pentingnya kena ingat yang ni supaya kita boleh tahu 3 ni duduk kat mana, 4 ni duduk dekat mana. Okay, so dia nak cari cos Y.
Okay, so dia nak cari cos Y. So cos Y. Cos Y apa? Cos Y kawan saya handsome. Kawan saya handsome. So yang ini sebelah. Yang ini hypotenuse. Okey. So sekarang kita tengok Y ni. Cos Y dekat sini. So cuba kita buat satu garis kat sini. Okey. Okay, so Y daripada sini ke sini. So dia menggunakan yang ni lah. Okey. So sudutnya kita akan guna yang ni lah sebab dia punya panjang dia dekat sini. So tengok. Sekarang ni dia punya palang dia ni duduk kat rumah siapa? Kan tadi kan rumah dia semua suka T kosong. Semua sin tan cos. So dia duduk kat rumah sin. Kalau dia duduk kat rumah sin dia salah rumah kan? Kalau salah rumah dia jadi negatif. So letak negatif. So jadi cos Y negatif. Sebelah dia berapa? 4. Hypotenuse. Okey. So hypotenuse kita tak tahu berapa. So kita tak tahu berapa. Kita gunalah teori Pythagoras tu. So nak cari dekat sini 4 kuasa 2. Kalau nak cari yang panjang ni yang menghadap sudut 90 ni kena tambah. So 4 kuasa 2 tambah 3 kuasa 2. Okey, so yang ni tekan kalkulator. Dapat 5. Okay, so kat sini kamu akan dapat 5. So kat sini 5. Okey, so dapatlah negatif 4, 5. Jawapan dia B. Okey. So next adalah soalan yang ke-5. Okey, soalan kelima diberi cos theta negatif. Okey, so yang ni sama juga, kita kena ingat dia punya rumah ni. Okey. Okey, so sekarang jom yang ni kita buat dulu. Cos theta sama dengan negatif 0.9063. Okey, sekarang ni dia bagi nilai negatif. So kalau negatif dia duduk rumah siapa? Okey, sekarang kat sini rumah semua positif. Kat sini rumah sin. Semua suka T kosong. So dia nak rumah yang negatif, cos yang negatif. So maksudnya kat sini positif kan? Kat sini positif. So kat sinilah untuk negatif bagi cos. Dia duduk salah rumah ni. So dia dekat sini dengan sini. So sekarang kita nak mencari sudut. Yang ni 1. Yang ni 2. So dia ada 2. Kenapa 2? Sebab negatif. Negatif ni dia ada 2 tempat. Tempat sin 1, tempat tan 1. Okey. So nak cari cos. Kita carilah ni cos theta. Kita nak theta je. So dalam kalkulator tekan shift cos. So dia akan jadi cos negatif 1. Negatif ni jangan tekan. Negatif tu hanya menunjukkan rumah dia kat mana je. Okey, nak tekan kalkulator tak payah masuk. Okey. Okey. So tekan shift cos. So masuk je 0.9063. Tutup kurungan, tekan sama dengan. So kamu dapat 25. So 25.00 ambil 25 sajalah. So theta dekat sini adalah 25 darjah. Okey. So yang kita cari ni sebenarnya sudut mana? Dia dapat dekat sini tau, ni 25 ni. Dia dapat kat sini ni 25, ni pun 25. Okey, tapi sekarang kita nak yang nombor 1 dengan 2 ni. So macam mana kita nak buat? So kita gunalah yang ni. Saat ni kita tahu kan kat sini kosong. Sini sampai sini 90. Sini sampai sini 180. Sini sampai sini 270. So nak cari nombor 1 tu, dia sampai sini je. Sini sampai sini kan. Okey, tapi kat sini kita tahu 25. So kita tolak lah. Kat sini sampai sini 180. So tolak dengan 25, dapatlah baki dia 155 untuk yang nombor 1 ni lah. So untuk nombor 2, dia nak sini sampai sini. Kita tak tahu berapa, tapi kita tahu kat sini 25. Lepas kat sini pun kita tahu 180. So tambah sajalah 180 tambah 25. So dapat 205. So jawapan dia ada 2155 dengan 205. 155, 205, 23. So jawapan dia C. Okey. So untuk nombor 6. Okey, nombor 6.
Okey, yang ni tak ada jalan kira. Okey. So yang ini dia tanya daripada soalan. Okey, so hubungan antara X, Y dan Z ditunjukkan oleh persamaan macam ni. Nyatakan hubungan antara X, Y dan Z dalam perkataan. So yang ni dalam matematik dia nak dalam perkataan. So kalau tengok dalam jawapan dia ni, dia Y dekat depan kan. Semua Y. Y. So bila dia Y kat depan, yang ni kita kena letaklah Y dekat depan supaya kita tahu dia ni bentuknya macam mana. Okey. So YZ kuasa 2, X 5. Kita kena letak Y sahaja dekat depan. Baru kita tahu apa yang berubah, apa yang apa yang songsang, apa yang ubah langsung. So Y. So kalau yang ni bahagi, kita pindah kat sini jadi darab. So YZ kuasa 2, 5 darab X jadi 5X. So saya nak Y saja. Z ni kalau yang di dekat-dekat ni maksud dia darab kan. Okay, so yang ni darab, pergi sana jadi bahagi. So kat sini jadi 5X bahagi dengan Z kuasa 2. Okey. So yang ni barulah kita boleh baca. Yang ni maksudnya Y berubah secara langsung dengan 2X songsang Z kuasa 2. So cari Z berubah secara songsang dengan X dan secara langsung dengan kuasa 2. Berubah secara, so A ni salah lah sebab Y berubah secara langsung dengan X. Y dengan atas ni secara langsung. Yang ni dia kata songsang. So yang ni salah. Y berubah secara songsang dengan X. Salah juga. Okey. So C, Y berubah secara langsung dengan X. Okey, betul. Dan secara songsang. Songsang tu bahagi ataupun per dengan Z kuasa 2. Okey, betul lah. Y ni C berubah secara langsung dengan X dan songsang dengan punca kuasa 2 Z. Yang ni salah lah sebab Y berubah secara langsung dengan X dan secara songsang dengan punca kuasa 2 Z. Okey, so jawapan dia C ke. So jangan buat D pula. So yang ni punca kuasa. Punca kuasa macam gini. Yang ni kuasa 2. Yang ni kan kuasa 2. Jangan rambang mata. Okey, so nombor 7. Nombor 7 diberi bahawa PQ. Yang ni sama dengan nombor 6 ni. Okay, so dia nak tanya yang mana yang benar kan. So kita tengoklah jawapan dia ni, dia nak P kat depan ni semua P. So yang ni kita kena buat P lah kat depan. So PQ1/2 sama dengan K. So letak P saja kat depan. So kalau dekat-dekat ni maksudnya darab. So K kalau darab pergi sini jadi bahagi. Okey. So maksudnya ni P berubah secara langsung dengan K songsang dengan Q punca kuasa Q. So cari yang mana betul. P berubah secara langsung dengan kuasa 2. Tak, sebab dia ada langsung dengan songsang ni. Yang ni langsung, salah. Yang ni songsang saja. Okey, so yang ni P berubah secara songsang. Okey. So yang ni K ni maksudnya 1 kan. So dia ni songsang sajalah. So yang ni berubah secara langsung, tak sebab dia songsang. Yang ni pun langsung, salah. Yang ni secara langsung kuasa 2, bukan sebab yang ni 1/2 adalah punca kuasa. So jawapan dia adalah D. Okay. So next soalan nombor 8. Okay, soalan nombor 8 dia kata yang mana mewakili Y ubahan X kuasa 3. Okay, so yang ni kita checklah satu-satu. Ambil A ke, B ke, C ke, D. Yang ni kena try and error. Okey, ambil masa sikit lah untuk jalan kira yang ni. Okey, so yang ni nak kira kita kena tukarlah ikan bawal tukar kepada sama dengan, dia akan jadi KX kuasa 3. So kita kena cari K dulu. So nak cari K, katakanlah saya ambil A ni kan. So A saya guna yang ni. Maksud dia X1, Y1. Saya masuklah dekat Y1. K, X pun 1. Okey. So K 1 kuasa 3 dapat 1. So jadi kat sini K 1 lah. 1 kuasa 3 dapat 1. So saya nak cari K. Ni darab kan. Darab bagi sana jadi 1/1. 1/1 tu adalah 1. Okay, so K 1. So saya nak check dekat sini. Bila saya gantikan K tu 1, X tu 2, betul tak dia dapat 8? Okay, saya check lagi Okay. So saya check guna yang ni lah.
So Y sama dengan KX kuasa 3. Yang ni saya guna yang ni pula. Okay, X. Okay. So K tadi dapat 1 kan. X kat sini saya ambil 2. Okay. So 2 kuasa 3. So kita kira. Kita kira 1. Okay, nak letak kurungan pun boleh. So 1 kurungan 2 kuasa 3. Okey, dapat 8. So betul lah 8. Okey. So maksudnya A ni ada potensi nak jadi jawapan yang betul lah. Tapi dekat sini kita tengok D pun sama kan. So kita cek sekali lagi yang ni. So cek sekali lagi yang ni. Y sama dengan KX kuasa 3. So ini guna yang ni pula. Kita masukkan 3. Betul tak dapat 27. So K tadi dapat 1. X ni kita letak 3. So kita cuba kira. Okey. So yang ni 1 kuasa 3 kuasa 3. Okey, so dapat 27. Okey, betul lah dia dapat 27, bukan 18. So maksudnya jawapan D ni salah, jawapan dia A. Okey, so yang lain tak payah try lah sebab yang ni dah betul kan. Okey. So 9. Okey. So 9 dalam suatu kerja sukarela, 2 orang pelajar lelaki. So 2 orang pelajar lelaki telah ditugaskan mengecat dinding sebuah dewan. Masa yang diperlukan untuk menyiapkan tugasan mereka adalah 2 jam 30 minit. Diberi masa T berubah secara songsang dengan bilangan kerja Y. Berubah secara songsang. So maksudnya ini bahagi. Okey. So kita tulis T ikan bawal 1 per Y. Okey. T berubah secara songsang. Songsang bahagi 1 per Y. Okay. So dia nak apa? Hitung masa dalam minit. So dia nak masa. Masa tu T yang diperlukan jika 5 orang pelajar. 5 orang pelajar tu maksudnya kerja lah. Tenaga kerja ni, tenaga ni untuk 5 orang. So maksudnya ni Y ni adalah 5. Lelaki melakukan tugas itu. Okay. So first thing first, sekarang ni dia nak T lah. So bila kita nak cari T, kita kena tahu Y. Y dia dah bagi. Okay. So sekarang kena tukar kepada sama dengan dulu. Ikan bawal tukar kepada sama dengan, dia akan jadi K per Y tambah K. K darab 1 jadi K. Okay. So nak cari T, Y dah ada 5, K tak ada. So kena cari K dulu. Nak cari macam mana? Masa yang dia dah bagi ni lah, kita guna yang ni. Yang ni Y dia dah bagi. Awal-awal ni Y. So T sama dengan KY. So T dia kata dalam minit kan. So yang ni kita tukarlah 2 jam. 2 jam 1 jam 60. Kalau 2 jam 120 tambah dengan yang ni 30 minit. So jadi kat sini 150 minit. So sama masa 150. Sekarang kita nak cari K. So K tu stay. So per Y. Y tenaga kerja dia 2. Okay, so K yang ni maksud dia darab lah, bahagi pergi sini jadi bahagi. So K tu adalah 300. So bila dah dapat K, kita carilah kat sini. Nak cari T tadi kan. Okay, so K gantikan 300. Y tadi 5. So 300 bagi 5 dapat 60. So jawapan dia B. Okay. So soalan 10. Diberi bahawa Y berubah secara songsang. Okey, Y berubah secara songsang. Ni sama juga ni, berubah secara songsang. Songsang bahagi. So songsang 1 per 2 X tolak 1. Berubah secara songsang kan. Dia kata ni. So bila dia baca satu songsang terus buat per. 1 per berapa? Yang ni dia kata 2X tolak 1. Dan Y sama dengan 2X3. Cari nilai X. Okey. So nak cari apa-apa nilai, nak cari X ke, dia nak suruh cari X ke, Y ke, first thing first kena cari K dulu. Kenapa K? Sebabnya kita nak kira lah. Bila kita kira, kita kena tukar ikan bawal ni. Ikan bawal jadi sama dengan, bila sama dengan kena tambah K. 2X tolak 1. So sekarang nak cari X. So nak cari X kena tahu K. So kena cari K. Nak cari K guna nilai yang dia bagi ni.
Nilai yang dia bagi ni memang untuk kita cari K. So Y2 ni letaklah dekat Y2. So K stay lah sebab kita nak cari K. So 2x3 tolak 1. Okay. So 2K, ini 2 darab 6 tolak 1. 2 darab 3, 6. 6 tolak 1, 5. So nak cari K, yang ni bagi pergi sana jadi darab. So K sama dengan 10. Okey. So dah dapat 10. Kita guna baliklah yang ni untuk kita cari X. Okey. So Y sama dengan K 2X tolak 1. Okay. So bila nak cari X, dia kena ada nilai Y dengan K. So tengok nilai Y dalam soalan. Okey, dah ada, dia bagi negatif 2. So letak dekat Y negatif 2. K kita cari tadilah 10. Okey, 2X stay lah. Memang kita tak tahulah sebab dia nak cari X kan. Okey. So yang ni nak mudah, kita tukar tempat duduk je. Yang ni duduk atas, yang ni duduk bawah. So yang ni tukar duduk atas, yang ni tukar duduk bawah. Okey. So 2x tolak 1 sama dengan 10 negatif 2. So 2x tolak 1, 10 bagi negatif 2 dapat negatif 5. So 2x nak x dia sekarang ni. So yang ni bawa pergi belakang jadi positif. Negatif 5 tambah 1. So 2x negatif 5 tambah 1 negatif 4. So x negatif 4 bagi 2. So dapat negatif 2. Jawapan dia C. Okay. So next 11. P ialah satu putaran. Okay, yang ni transformasi. So putaran 90. So yang ni darjah degree dia ada 90. Arah dia arah jam. Pada satu translasi 2, 3. Nyatakan koordinat image bagi 2, 1. Okey. So kalau tak nak kira, okey, saya lukislah supaya nampak. Cuba lukis. Sebab biasa awak boleh imagine kan. Imagine ni awak senang ingat sikit daripada nak mengingat formula tu. Okey, so 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okey. So kita plot dekat sini 2, 1. Yang ni X, yang ni Y. So kat sini X, kat sini Y. So 2, 1 duduk kat sini. 2, 1. Okey. Dia kata di bawah gabungan transformasi. Kalau gabung ni maksudnya kita buat yang belakang dulu. Yang ni yang pertama, yang ni yang kedua. So yang pertama ni apa? Q. Q apa? Q translasi. So translasi negatif 2 ke negatif 2 dengan 3. Negatif 2 ni X, 3 ni adalah Y. So yang ni hanya boleh bergerak kiri atau kanan. So kalau negatif bergerak ke kiri. Berapa? 2. 1, 2. Lepas tu positif atas kan. Berapa? 3. 1, 2, 3. So dia duduk dekat sini. Okey. So sekarang dia duduk dekat 0, 4. Lepas tu baru kita buat nombor 2 ni P. P ni adalah putaran. Arah jam 90. Bukankah ini 90 kan? Yang ni sangat straightforward. Yang ni dah sasar 90. So kalau dia buat putaran, terus dia duduk dekat sini. Daripada 4 dekat atas ni, terus turun 4 kat bawah ni. Sebab untuk cukupkan 90. Yang ni arah jam. So dia duduk kat sini. Koordinat kat sini apa? 4, 0. So jawapan dia adalah B. Okay, soalan nombor 12. Rajah 3 menunjukkan 5 segi 4. P, A, B, C, D dah dilukis pada grid. Okay, so antara A, B, C, D ni yang manakah bukan image. Bukan image bagi sisi 4. P di bawah suatu perbesaran. Okay, so yang ni maksud dia objek lah. So objek ni dia ada yang mana ditanya bukan image. So nak tahu bukan image ke tak, kita tengok dia punya pusat dia lah, senang. Okay, so kita pilih satu bucu yang ni. Okay. So kalau kita pilih satu bucu yang ni, ambil dua bucu lah, yang ni dengan yang ni. Okay, kalau kita ambil pembaris. Okay, so ambil pembaris. Kat sini saya tak buat lah, nanti kamu ambil pembaris.
Kalau yang ni pasangan dia yang ni lah. Okey. Yang biru ni dengan biru. Yang merah ni dengan merah. So buat garis. Okey. So buat garis dia akan bersilang. Okey. Yang B pun sama, pilih 2 bucu, buat garis dia akan bersilang. C pun sama, buat bucu, buat 2 bucu garis dia akan bersilang. So yang A ni pun sama. So tengok yang mana yang tak bersilang. So jawapan dia kat sini adalah A. A tu bila kamu buat yang P ni dia tak akan bersilang. Okey. Kalau contoh kamu buat 2 bersilang. Lepas tu kamu terus buat 3. Dia semua bucu. Kalau ada 1, 2, 3, 4. 4 tu semua kena bersilang. Kalau 2 bersilang, 1 tak bersilang, tak dikira. So dia kena 2 bersilang. Lihat 4 ni bersilang. Macam P dengan B ni. 1, 2, 3, 4. So bucu dia ni 1, 2, 3, 4 ni kalau kita buat garis ni, semesti dia akan berjumpa dekat satu titik. Okey. So 13 di bawah satu pembesaran luas objek. Okey, luas objek yang ni pembesaran. So bila luas, ingat formula yang itulah. Kolam ikan opah. So bila luas ada kuasa 2, luas imej, luas objek. Okey, so dia suruh cari skala pembesaran. Okey, so senang je ni. So K kuasa 2. So luas imej dia ada bagi tak? Di bawah luas suatu objek. So objek yang ni kan. So dia suruh cari luas imej. Dia cari faktor. So dia bagi luas imej ialah 16 pi bahagi dengan luas objek 4 pi. Okey. So yang ni sama, kita boleh matikan. So 16 bahagi 4 adalah K kuasa 2, 16 bahagi 4, 4. So kita nak K je. Kuasa 2 pergi sana jadi punca kuasa. So 4 dia akan jadi 2. So K adalah 2. Okay, so 14. Okay, 14 darjah 4 menunjukkan 2 segi 4 E, F, G, H. Yang ni pun direct je soalan dia ni. So yang ni dia kata objek, yang ni adalah image. Di 4 garis IJ, KL, MN dan OP dilukis pada grid segi 4 sama. So segi 4E, F, G, H ni adalah image bagi okey, so pantulan. So pantulan kena ingat dia cermin je. So dia nak tanya garis ni MN, KL, IJ dengan PO ni mana satu cermin dia antara dua ni. So nak tahu, kita tengok dia punya jarak dia. Jarak ni sama tak? Okey. So kalau kita ambil MN. So kalau kita ambil NN, bucu dia yang ni satu. Okey, betul. Yang ni tak sama, tengok ni. Yang ni tengok yang ni jauh. Tak sama. So tak boleh pilih yang ni. Kalau kita tengok IJ. Kita tengok IJ. Okey, kita cuba tengok IJ yang saya merahkan ni. Okey, so IJ kita tengok yang G. 1, 1, betul. Kalau H 1, setengah, 1 sama. Yang ni 1, setengah, 1. Okey, so nampak macam yang ni lah IJ. Yang ni pun dia tak sama, P pun tak sama. Okey, so cermin dia adalah IJ. Okey, so soalan next adalah soalan yang ke-15. Okey, yang ni soalan pengetahuan ni. Okey, yang ni dia tanya nyatakan pasangan objek geometri yang serupa. Yang serupa ni, yang serupa ni maksudnya sifat dia tu samalah. Okey, salah A lah. Okey, segitiga kan dia punya sudut dia, tak kisahlah segitiga tu macam mana apa semua, dia punya apa sifat dia, sudut dia adalah total dalam ni adalah 180. Okey.